Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar EPPA 2033 kursus perakaunan kos. So berikut adalah merupakan penerangan untuk kuliah 9 bertajuk pengekosan proses 2 yang menekankan elemen kerosakan, unit proses mula dan sisa. Untuk part 1 ini, kita akan meliputi slide 1 sehingga slide 30. Objektif kuliah yang pertama, membezakan di antara kerosakan, proses mula dan sisa, menerangkan tata cara perakaunan untuk kerugian normal dan juga abnormal. Ketiga, memperakaunkan kerosakan dalam pengekosan proses menggunakan kaedah purata wajaran. Kemudian memperakaunkan kerosakan dalam pengekosan proses menggunakan kaedah masuk dulu, keluar dahulu. Okey. Untuk objektif 5 dan juga objektif 6 kita akan liputi dalam part kedua nanti. Okay, pemahaman dari segi terminologi. Yang pertama, kerosakan. Kerosakan merujuk kepada unit-unit yang tidak menepati spesifikasi pengeluaran, yakni unit-unit yang tidak sempurna lah. So ia mungkin dibuang ataupun dijual pada harga yang rendah. Okay. Unit-unit yang rosak mungkin datangnya daripada unit-unit siap. Okay. Maknanya mungkin penyemakan dibuat di akhir proses setelah unit-unit tersebut siap. Ataupun unit-unit yang rosak ini mungkin datangnya daripada unit separa siap. Maknanya sebelum habis pemprosesan, sebelum selesai pemprosesan, penyemakan telah dibuat. Jadi bila kerosakan ditemui, mungkin ada unit-unit yang rosak itu baru mencapai tahap 20% penyiapan ataupun 50% penyiapan dan seterusnya. Okey. Okey, unit di proses mula merujuk kepada unit-unit yang tidak menepati spesifikasi tadi, perlu diproses semula untuk diperbaiki. Jadi bermakna ada unit-unit yang rosak, yang tidak sempurna, boleh diproses semula untuk diperbaiki. Setelah diproses semula, unit-unit ini boleh dijual seperti produk siap biasa. So maknanya jika telah pun diperbetulkan, diperbaiki, maka boleh dijual pada harga asal. Unit-unit yang rosak dikesan ketika pengeluaran atau sebaik sahaja selesai proses pengeluaran, tetapi sebelum ianya dihantar kepada pengguna. Maknanya bukanlah merupakan projek yang rejected by customer, tapi merupakan projek yang telah dikesan sebelum produk-produk tersebut sampai ke tangan pengguna. Okay, sisa. Sisa adalah merupakan serpihan atau lebihan yang tidak terpakai sewaktu pemprosesan produk. Okay. Sebagai contoh, perca kain. Lebihan daripada membuat kemeja. Kita tebuk untuk membuat collar, lengan dan sebagainya. So kita dapati bahawa akan adalah perca-perca kain, yakni lebihan. Ataupun serpihan papan, lebihan daripada potongan untuk membuat perabot. Contohnya kita ada kepingan papan, kita nak buat meja bulat. Jadi berarti bahagian-bahagian bucu tu tadi akan terbuang. Okay, so itu juga adalah merupakan sisa. So plastik buangan, lebihan daripada pembuatan acuan. So itu juga dianggap sebagai sisa. Sisa mempunyai nilai jualan yang rendah berbanding dengan nilai jualan produk siap biasa. Okey, jenis kerosakan. Kita ada dua jenis kerosakan. Satu adalah kerosakan normal. Kerosakan yang biasa. Yakni kerosakan yang dihasilkan secara semula jadi. Akibat proses pengeluaran dan boleh berlaku walaupun dalam kondisi pengoperasian yang efisien. So maknanya kerosakan normal adalah merupakan kerosakan yang kita memang dah tahu akan berlaku. Okey. Kerosakan ini memang dijangkakan dan tidak dapat dielak. Kenapa tidak dapat dielak? Mungkin kerana proses pengeluaran kita itu belum sempurna. Kita mungkin tidak mempunyai mesin-mesin yang dapat mengelak daripada berlakunya kerosakan itu tadi. Okay, jadi untuk
persekitaran perkilangan syarikat tersebut, ya, kerusakan ini adalah dianggap sebagai kerusakan yang normal kerana ia telah pun dijangkakan. Okey, yang kedua, ya, adalah dari aspek kos, ya, kerusakan normal itu tadi. Okey. Nah, kos kerusakan normal dianggap sebagai komponen kos barang dikilang dan akan diinventorikan. Ya, sebab kita dah jangka kerusakan itu pasti akan berlaku, maka kita akan menganggap, ya, kos-kos kerusakan normal ini sebagai sebahagian daripada kos pengeluaran. Ya, kos barang dikilang, dan kita akan inventorykanlah, ya, sebagai kerja dalam proses ataupun bila siap nanti sebagai sebahagian daripada kos barang siap. Ini adalah kerana unit-unit yang menepati spesifikasi tidak dapat dihasilkan tanpa melibatkan kerosakan normal. Sebab kita katakan tadi bahawa kerosakan normal ini tidak dapat dielak. Ya, jadi naturally kos untuk kerosakan normal akan diserap, ya, kepada produk siap nanti. Jadi kalau kita tidak efisien, ya, kita mengamalkan proses pengeluaran yang tidak efisien, maka produk yang kita akan keluarkan akan jadi mahal lah, ya, sebab kita terpaksa menyerap, ya, kos-kos kerosakan normal terhadap produk-produk siap. Okey. Okey, jenis kerosakan yang kedua adalah kerosakan abnormal. Ya, yakni yang tidak normal. Kerosakan abnormal adalah kerosakan yang tidak sepatutnya berlaku dalam kondisi pengoperasian yang efisien. Ia sering dianggap sebagai kos yang tak boleh elak dan tak boleh dikawal, ya. Dan at the same time, ya, dia adalah di luar jangkaan. Sebab kita tak jangka ianya akan berlaku. Okey, dari aspek, ya, kos untuk kerosakan abnormal ni, sekiranya kerosakan abnormal berlaku, maka kos terhadap kerosakan abnormal tersebut akan dihapus terus sebagai kerugian di dalam period perakaunan di mana unit-unit rosak tersebut ditemui. Ya, dalam lain perkataan, kos bagi kerosakan abnormal, ya, akan dianggap sebagai kos tempoh ataupun kos period. Ya, terus akan didebitkan sebagai belanja bila ianya berlaku. Kos ini direkodkan dalam akaun berasingan iaitu akaun untung rugi, ya, dari kerosakan abnormal. So biasanya akaun rugilah, ya, rugi daripada kerosakan abnormal, maka ianya akan mengurangkan untung syarikat, ya, sebab dia terus akan didebitkan ke dalam akaun rugi penyata pendapatan. Okey. So untuk mengira, ya, kerosakan abnormal, sekiranya kita mengandaikan jumlah kerosakan adalah 10,000 contohnya, dan yang kita jangka, ya, adalah 8,000, ya, maka perbezaan di antara jumlah kerosakan dan kerosakan yang kita jangka, lebihan itu sebanyak 200 adalah merupakan kerosakan abnormal. Okey. Dalam pengekosan proses untuk mengakaunkan, ya, unit-unit yang rosak, ya, kita masih akan menggunakan kaedah puratawajaran dan juga kaedah MDKD, ya, seperti dalam kuliah 8 sebelum ini. So, kaedah puratawajaran akan mencampurkan, ya, kos inventory awal ataupun kerja dalam proses awal, ya, dengan kos input semasa, ya, dalam menentukan kos seunit, ya, produk siap, ya, dan juga dalam menentukan kos kerosakan abnormal itu sendiri. Untuk kos kerosakan normal, ianya akan dicampur, ya, bagi mendapatkan kos, ya, barang siap. Ya, kerana apa? Kerana kerosakan normal dianggap sebagai sebahagian daripada kos pengeluaran. Okey. Jadi dalam kaedah MDKD pula, kita akan mengasingkan, ya, kos inventory awal dari kos yang dilibatkan dalam period semasa, ya, bagi menentukan kos unit produk siap sempurna dan juga kos unit, ya, kerosakan abnormal. So sama juga, ya, untuk puratawajaran dan MDKD, kos kerosakan normal akan dianggap sebagai sebahagian daripada kos pengeluaran, maka ia akan diinventorikan. Tapi kalau untuk kos kerosakan abnormal, dia terus akan di-charge ke dalam penyata pendapatan, ya, sebagai kerugian. Okey. Okey, kita akan lihat, ya, ilustrasi memperakaunkan kerosakan normal dan juga kerosakan abnormal. So data kita untuk bulan Mac, ya, berkaitan dengan operasi cekak berhad. Cekak berhad mengilang kelengkapan perkhemahan
semua bahan mentah ditambah di awal proses. Ini penting ya, maknanya semua bahan mentah ditambah di awal proses. Ya, dan kos-kos penukaran dilibatkan secara sekata di sepanjang proses. Okey. Cekap Berhad mempunyai 1000 unit ya, inventory awal kerja dalam proses. So kita dah tahulah ya, inventory awal kerja dalam proses adalah 1000 unit ya, 100% siap untuk bahan mentah. So ini contoh di mana data-data kos dan data unit ya diberikan dalam bentuk statement ya. So sebelum ini dalam kuliah 8 kita asing-asingkan ya. Jadi pelajar harus peka lah ya bagaimana untuk mendapatkan data unit dan juga data kos. So ini adalah merupakan data untuk KDP awal. So kita ada bahan mentah 100% siap. Ya, sebab bahan mentah dimasukkan di awal proses pun ya. Jadi kos bahan mentah untuk KDP awal adalah 9,700. Manakala untuk kos penukaran ya, peratusan siapnya adalah 60% ya bagi KDP awal, dan kos ya KDP awal untuk kos penukaran adalah 10,000. Okey, so selesai data unit dan juga data kos untuk kerja dalam proses awal. Okey, ini adalah input semasa. Kos-kos yang ditambah dalam bulan Mac berjumlah 87,500. Okey, ini adalah untuk bahan mentah ya. Manakala 72,000 adalah untuk kos penukaran ya, di mana unit ya yang dimasukkan ya ataupun ditambah dalam bulan Mac adalah sebanyak 35,000 unit. Okey, so ini adalah input semasa. Alright. Okey, sambungan data. Unit sempurna, yakni unit-unit yang tidak rosak yang siap dalam bulan Mac adalah sebanyak 31,000 ya. Okey, unit-unit rosak biasanya adalah pada anggaran 2% ya daripada output sempurna. So kalaulah maknanya kita dah boleh estimate ya berapakah ya unit-unit yang rosak tersebut, jadi 2% ini merujuk kepada kerosakan yang normal sebab kita dah jangka 2%. Unit-unit yang rosak ditemui ketika penyemakan terhadap unit-unit siap dilakukan. Okey, so kalau kita dah buat penyemakan, maka kita akan menemuilah unit-unit yang rosak jika ada. Inventory akhir KDP. Ya, ini data inventory akhir KDP. Dari segi unitnya 4,000 unit. 100% siap dari segi bahan, tapi kos penukaran baru 20% siap. Okey. Right. So berapakah kos-kos yang diperuntukkan bagi unit-unit siap, unit-unit rosak dan juga ya inventory kerja dalam proses. So kita kena kira ya. So seperti biasa ya, dalam kuliah 8 kita ada 5 langkah untuk menyediakan laporan pengeluaran ya. So dalam konteks kuliah 9 ini kita masih akan menyediakan laporan pengeluaran ya, tetapi mengambil kira elemen kerosakan ya, kerosakan normal dan juga kerosakan abnormal. Okey, langkah yang pertama adalah pengiraan unit-unit fizikal. Kita akan fokus ya kepada kaedah purata wajaran terlebih dahulu. Okey. So item yang pertama ya adalah kerja dalam proses awal ya, yakni kita mengakaunkan untuk bulan Mac ya. Jadi KDP awal adalah pada 1 Mac. Datangnya adalah daripada bulan Februari. Okey. So jumlah unitnya adalah 1000. Okey. Item yang kedua ya adalah merupakan item ya unit-unit yang dimulakan sepanjang bulan Mac. Ya, so dari segi jumlahnya adalah 35,000 unit. So ini adalah merupakan jumlah input, so kita campurkan. So kita akan dapat 36,000 unit ya sebagai jumlah input. Okey, selesai dengan jumlah input, kita akan lihat pula output. Okey, so item yang ketiga kita ada unit-unit ya siap ya yang dipindahkan keluar. So di sini kita nyatakan sebagai unit sempurna ya, sebab untuk kuliah 8 kita mengambil kira elemen kerosakan. Jadi yang akan dipindah keluar kepada pengguna hanyalah merupakan unit-unit yang sempurna. So daripada data telah diberikan kepada kita, unit-unit ya yang siap ya dan dipindah keluar adalah sebanyak 31,000 ya.
Okey, so item yang terakhir untuk output adalah inventory akhir. Ya, kerja dalam proses. Ya. So, kita diberitahu bahawa unitnya adalah 4,000. So, ni semua ada dalam data. Ya, tapi bila kita campurkan ya, item 3 dan item 4, kita dapati bahawa jumlah output kita hanyalah 35,000. Ya. So, ini adalah contoh di mana jumlah input tidak sama dengan jumlah output. Ya, jadi sepatutnya dalam analisis unit fizikal, ya, sebelum ni dalam kuliah 8, kita dapati bahawa jumlah inputnya sama dengan jumlah output. But dalam kuliah 9, ya, adalah kes di mana jumlah input adalah lebih besar daripada jumlah output sekiranya tidak mengambil kira elemen-elemen kerosakan. Jadi untuk samakan balik jumlah input dengan jumlah output, so jumlah output ni perlulah ditambah ya dengan kerosakan. So sekiranya ada kerosakan normal dan juga kerosakan abnormal, dia perlu ditambah. Okay. So dalam contoh ni kita dapati bahawa kita tahulah perbezaan 1,000 ni adalah disebabkan oleh kerosakan. Okay. So, berapa bilangan unit yang rosak? Ya, so, kita tahu jumlah input adalah 36,000, jumlah output adalah 35,000. Maka unit yang rosak adalah 1,000. Tapi kita kena pastikan daripada 1,000 unit yang rosak ni, berapa peratus merupakan kerosakan yang normal dan berapa peratus merupakan kerosakan yang tidak normal, ataupun berapa unit ya normal, berapa unit ya kerosakan yang tidak normal. So dari segi pengiraan kita tahu bahawa kita dah jangka 2%. So 2% daripada unit-unit siap yang sempurna. Okey, so kita dapat 620 merupakan unit kerosakan normal. So dari segi jumlah kerosakan adalah 1,000. Ya, ditolak dengan unit kerosakan normal, maka kita akan dapatlah 380 unit kerosakan abnormal. Okey, so itu cara bagaimana kita hendak kira lah ya. So kita kira yang kita jangka ya, iaitu 2% ya daripada unit sempurna. Ya, so ini adalah berdasarkan kepada data juga ya, cara pengiraan kerosakan. Right. Langkah yang kedua ialah pengiraan unit persamaan siap. Ya, masih menggunakan kaedah purata wajaran. Okey, so kita ada dua elemen kos. Ya, satu adalah bahan langsung dan satu lagi adalah kos penukaran. Ya, kerana buruh langsung dicampur ya dengan overhead aplikasi. Okey, untuk pengiraan unit persamaan kita merujuk kepada unit-unit output. Okey. So, item ketiga, yakni untuk output yang pertama adalah unit siap dan dipindahkan. Ya. So, oleh kerana unit ini adalah merupakan unit yang telah siap, maka peratusan siap dari segi bahan adalah 100%. Ya. Peratusan siap dari segi pertukaran pun adalah 100%. Ya. Jadi, unit persamaan siap dia adalah bersamaan dengan 31,000 untuk kedua-dua. So, dalam soalan, ya, data ada menyatakan bahawa unit siap yang dipindahkan ya, berjumlah 31,000 unit. Okey. Okey, kita akan lihat kepada output ya, untuk item 4 terlebih dahulu, yakni inventory akhir. So, kalau kita lihat ya, inventory akhir, jumlah unit ya yang dinyatakan adalah 4,000 ya, tapi peratusan siapnya kalau untuk bahan ya, bahan dimasukkan di awal proses, maka peratusan siapnya adalah 100% ya. Tapi kalau untuk ya kos penukaran dilibatkan secara sekata dan inventory akhir baru mencapai tahap 20%. Jadi 20% didarab dengan unit inventory akhir 4,000, maka unit persamaan siap ya untuk elemen kos penukaran bagi inventory akhir hanyalah 800. So, baki output kita adalah terdiri daripada kerosakan. Ya, so item 5 dan juga item 6. So, untuk kerosakan ya, kita dapati bahawa ya, berdasarkan pada data ianya dikesan di akhir proses ya. Jadi sebelum ini kita telah pun mengira ya unit-unit yang rosak. Ya, kerosakan normal 620, kerosakan abnormal adalah 380. Sekarang kita nak menentukan unit persamaan siap. Oleh kerana
kerosakan dikesan di akhir proses, maka bahan telah pun masuk ke semuanya. Jadi maknanya peratusan siap bahan adalah 100%. Ya, manakala kos penukaran pun sama juga, ya, kerana kita kesan kerosakan di akhir proses. Berarti kos penukaran telah pun dilibatkan secara 100%. Okey, sebab kerosakan ini adalah terhadap unit-unit yang siap, ya, di akhir proses. Okey, jadi 100% untuk kos penukaran, 100% juga untuk elemen kos bahan langsung. Okey. Jadi untuk langkah ketiga, iaitu pengiraan kos seunit persamaan. Okay. So, jadi untuk purata wajaran, kita akan mencampurkan kos inventory awal, ya, dengan kos input semasa. Maka kita dapat jumlah kos, ya, bahan 97,200, penukaran 82,000. Dan kita akan bahagikan dengan unit persamaan siap yang telah kita kira di dalam langkah 2 tadi. Okey. So, bahagi dengan unit persamaan siap daripada langkah 2, maka kita akan dapatlah kos seunit. Ya, untuk bahan RM2.70, untuk penukaran adalah RM2.50. Jadi, kedua-dua ini kita akan gunakan untuk mengakaunkan, ya, kos output. Okey. Alright. Langkah keempat, ya, kalau kita tengok kat sini adalah kita nak mengira cost output. Jadi kita akan lihat cost input terlebih dahulu. So, ringkasan jumlah cost input, kita ada inventory awal. Okay. So, bahan, penukaran. So, jumlah inventory awal. Ni semua berdasarkan pada data-data cost, ya, yang diberikan. So, untuk, ya, kos masa bagi bulan Mac, so sama juga kita ada bahan penukaran, so kita campurkan semua, kita dapatlah jumlah kos input, ya. Jadi kos-kos input ni adalah merupakan kos yang kita perlu akaunkan lah, ya, dan kita kena pastikan bahawa jumlah kos output juga adalah sama dengan kos input. So kita akan mengira, ya, mengakaunkan jumlah kos output. Okay, so output yang pertama, item 3, seperti biasa, unit sempurna dan siapnya dipindahkan. Ya, kita dapati bahawa memang nilainya, unitnya adalah 31,000. Okay. So, untuk unit sempurna, ya, 31,000 kita akan darab dengan, ini adalah merupakan kos seunit bahan langsung. Ini adalah kos seunit, ya, persamaan siap untuk penukaran. So, kita boleh campur je kedua-dua ni dan darab dengan 31,000. So, kita dapatlah, ya, unit sempurna dan siap, ya, sebelum dicampur dengan kerosakan normal. So, 161,200. So, kerosakan normal ni macam mana? Kerosakan normal, ya, iaitu output, ya, untuk item 5 ni. Okey. So, kita dapati bahawa kita akan kira, kemudian kita akan campurkan dengan kos barang siap asal ni tadi bagi mendapatkan jumlah, ya, nilai inventory akhir barang siap. Ya, sebab apa? Sebab kos kerosakan normal dianggap sebagai sebahagian daripada kos pengeluaran. So, unitnya adalah 620. Okey. So, kosnya samalah. Ya, RM2.70 untuk kos seunit persamaan siap bahan langsung. RM2.50 adalah kos seunit untuk kos penukaran. Okey, so campur dua-dua ni, darab 620, maka kita dapatlah nilai, ya, kerosakan normal. So, nilai kerosakan normal perlu dicampur, ya, dengan kos, ya, unit siap sebelum kerosakan normal. So, akhirnya jumlah kos output, ya, untuk unit siap kita akan meningkat lah, ya, daripada 161,200 dah jadi 164,424. Ini disebabkan oleh kerosakan normal. Itu yang kita katakan tadi, ya, bila berlaku kerosakan, ya, macam dalam kes ni adalah yang kita jangka, ya, jadi tak elok, ya, tak efisien, ya, sebab akhirnya kos pengeluaran kita akan meningkat. Okey. Kemudian sambungan kepada cost output. So, kita kada item seterusnya, ya. So, ini saya nyatakan, saya
mark dia sebagai item 6 ya, which is kerosakan abnormal. So sama juga ya, kita dah tahu bahawa pengiraan unit ya adalah 380. So darab sajalah ya dengan kos ya seunit persamaan siap. So kita dapatlah ya nilai kerosakan abnormal. Okey, dan ya, so akhir sekali adalah merupakan item yang keempat ini adalah kerja dalam proses akhir. So, ya diberikan dalam soalan, ya, unitnya adalah 4,000. Ya, jadi kalau kita nak kira nilai inventory akhir, kita kena pisahkan di antara bahan langsung dan penukaran. Sebab apa kita kena pisahkan? Sebab kos seunitnya tak sama. Kos unit ya, persamaan siap bahan adalah RM2.70, so darab dengan 4,000. Okey. Ya, jadi unitnya juga tak sama. Ya, sebab unit persamaan siap untuk bahan langsung ya adalah 4,000 sebab bahan langsung dimasukkan di awal proses ya, sedangkan untuk kos penukaran baru mencapai tahap 20%. So 20% daripada 4,000 unit, maka unit persamaan siap untuk penukaran cuma 800. Ya, so 800 unit darab RM2.50 ya, which is kos seunit ya penukaran, maka kita dapat 2,000. So jumlahkan kedua-duanya, maka kita dapatlah nilai inventory akhir kerja dalam proses. Okey. Selesai ya mengaccountkan jumlah cost output. Ya, so kita summarizekan di sini. Okey, so kita ada item 3, ya, unit siap dah dipindahkan termasuk dengan kerosakan normal ya, which is item 5 tadi. Ya, telah meningkatkan kos pengeluaran kita. So ini adalah nilai ya inventory akhir barang siap. Okey. Nilai ya kerosakan abnormal adalah 1976, manakala nilai ya untuk inventory akhir adalah 12,800. So akhirnya kita dapatlah jumlah kos yang diperakaunkan 179,200 ya, sama dengan kos input tadi. Okey, so betul lah ya pengiraan kita. Ya. Kemudian ya untuk ya yang kos kerosakan normal ni tak ada masalah sebab kita dah inventorikan ya dalam nilai inventory akhir barang siap. Tapi untuk kerosakan abnormal, kos kerosakan abnormal berjumlah 1976 akan direkod dalam akaun untung rugi dari kerosakan abnormal ya, sebab ini dianggap sebagai kos tempoh. Ya, sebaik saja kita dapat mengenal pasti berapakah kos untuk kerosakan abnormal, kita akan terus charge dalam P&L. Ya, so kita akan debitkan akaun rugi ya atas kerugian ya ataupun kerosakan abnormal sebanyak 1976. So jadi ini akan mengurangkanlah pendapatan bersih semasa kita. Okey. Okay, next kita akan lihat ya penyediaan laporan pengeluaran menggunakan kaedah MDKD pula ya untuk elemen kos yang mengambil kira kerosakan normal dan juga kerosakan abnormal. So langkah yang pertama ialah pengiraan unit-unit fizikal, yakni membandingkan jumlah input dengan jumlah output. Jadi perlu diingat dalam kes ini jumlah output akan terdiri daripada bukan sahaja inventory akhir barang siap dan inventory akhir kerja dalam proses, tetapi terdapat juga elemen kerosakan ya. So dalam contoh ni kita ada elemen kerosakan normal dan juga elemen kerosakan abnormal. Okey. So jadi kita ada 4 lah ya item untuk output. Okey. So kita lihat item untuk input terlebih dahulu. So item yang pertama kita ada kerja dalam proses awal ya. So kerja dalam proses awal kalau kita tengok kat sini ya adalah pada 1 Mac, yakni dibawa daripada bulan Februari. So jumlahnya unitnya adalah 1,000 unit. Okey. Kemudian item yang kedua, unit yang dimulakan dalam bulan Mac ya. Unit yang dimulakan dalam bulan Mac jumlahnya adalah 35,000 unit ya. So kita campur kedua-dua ni, maka kita dapatlah jumlah input. Okey. So dalam kes ni kita akan bandingkan jumlah input dengan jumlah output. So kita lihat pula jumlah output, item-item output yang pertama. Okey. So kalau kita tengok kat sini, saya nak jadikan dia sebagai item yang ketiga untuk output. Yang pertama, unit sempurna siap ya dipindahkan.
So oleh kerana ini adalah MDKD, ya, maka unit sempurna 31,000 ni kita perlu pisahkan, ya, pada 3A dan juga 3B, yakni ya, satunya adalah datang daripada inventory awal dan satunya adalah daripada unit-unit yang dimulakan dalam period semasa. Ya, so kita kena pisahkan. Ya, sebab dalam MDKD kita tak boleh campurkan kedua-dua ni. Ya, sebab ini adalah merupakan kos period lalu, sedangkan yang ini datangnya daripada period semasa. Ya, namun begitu jumlah unit siap dan dipindahkan adalah 31,000. Okay. Alright, kemudian kita ada item yang keempat, output inventory akhir kerja dalam proses. Okay, so diberikan dalam data 4,000. Dan seterusnya kita ada item-item kerosakan, ya, yakni kerosakan normal 620, kemudian akhir sekali adalah kerosakan abnormal 380. So bila kita campurkan jumlah output, okay, 31,000 untuk barang siap, 4,000 unit untuk inventory akhir kerja dalam proses, ya, dan 1,000 adalah untuk kerosakan, maka kita akan dapatlah, ya, 36,000 juga, ya, tetapi ini adalah merupakan jumlah output. So dalam kes ni samalah, ya, jumlah input dengan jumlah output setelah kita ambil kira, ya, item kerosakan. Jadi ini adalah merupakan contoh, ya, analisis unit fizikal yang lengkap, ya, mengambil kira perbandingan input dan output mengambil kira kedua-dua, ya, jenis kerosakan. Alright. Untuk pengiraan unit persamaan siap bagi langkah kedua, ya, kaedah MDKD. Okey, sama saja kita mempunyai dua elemen kos, ya, satu adalah kos bahan langsung dan satu lagi adalah kos penukaran. Ya, untuk unit persamaan siap ni kita nak melihat unit persamaan siap untuk output. So output yang pertama, yakni item 3, unit sempurna siap dan dipindah keluar. Okey. So oleh kerana MDKD, maka output kita kena pisahkan, ya, satu daripada inventory awal dan satu lagi adalah daripada unit semasa. Okey. So kalau kita lihat, ya, kepada yang datang daripada inventory awal terlebih dahulu. Okey, so datang daripada inventory awal yang siap. Okey, ini adalah pada 1 Mac, ya, berdasarkan pada data peratusan siap dia ialah 60%. Ya, untuk bahan mentah, bahan telah dimasukkan di awal proses. So maksudnya bahan telah masuk dalam bulan Februari. So oleh kerana bahan telah masuk, ya, 100% dalam bulan Februari, maka unit persamaan siap bahan untuk inventory awal adalah bersamaan dengan kosong. Okey, tapi kalau untuk kos penukaran, okey, inventory awal ni 60% telah pun siap dalam bulan Februari. Jadi untuk menjadikan, ya, unit-unit inventory awal sebanyak 1,000, ya, siap dalam bulan Mac, maka kos penukaran yang perlu dilibatkan adalah sebanyak 40% lagi. Jadi 40% kos penukaran dilibatkan dalam bulan Mac. Ya, 60% dilibatkan dalam bulan Februari. Kita nak mengakamkan untuk bulan Mac sahaja. Jadi kita ambil 40% darab dengan unit-unit inventory awal 1,000, maka kita dapatlah unit persamaan siap kos penukaran, ya, bagi inventory awal adalah sebanyak 400. Okey. Untuk unit-unit yang dimulakan dalam period semasa dan semuanya ini adalah siap, ya, sebanyak 30,000, kita tak ada masalah, ya, dari segi unit persamaan siap sebab memang kesemuanya 100% telah siap dalam bulan Mac juga, ya. Jadi untuk bahan pun 30,000 100%, untuk kos penukaran pun, ya, 100,000 juga, 30,000 juga, ya, 100%, ya, sebab dia dah siap dalam bulan semasa, yakni Mac. Okey, untuk output seterusnya, okey, kita lihat, ya, inventory akhir. So kalau untuk inventory akhir, unitnya adalah 4,000. Okey, dari segi peratusan siap bahan dimasukkan di awal proses. Jadi tak kira berapa peratus, ya, siap inventory akhir, keseluruhan bahan, ya, telah dilibatkan dalam bulan Mac. Oleh kerana itu unit persamaan siap bahan,
ya, untuk inventory akhir adalah 100% daripada 4,000 unit. Ya. 100% daripada 4,000 unit, so kita dapat 4,000 jugalah. Okay, peratusan siap. Ya. Inventory akhir ni sebenarnya adalah 20%. Ya, kos penukaran dilibatkan secara sekata. Oleh kerana kos penukaran dilibatkan secara sekata dan inventory akhir barulah mencapai 20% siap, maka ya, unit persamaan siap untuk kos penukaran juga adalah 20%. Jadi 20% darab dengan 4,000 unit ya, inventory akhir KDP, maka kita dapatlah 800 unit persamaan siap penukaran untuk inventory akhir ya, kerja dalam proses. Okay. Right. Kemudian kita akan fokus kepada kerusakan. Ya. So kita ada kerusakan normal, ya, kerusakan abnormal. Kedua-duanya bila dicampurkan adalah sebanyak 1,000. So berdasarkan pada data, kerusakan dikesan di akhir proses. Ya. So oleh kerana kerusakan dikesan di akhir proses, maka bahan pun telah masuk 100%, kos penukaran pun telah masuk 100%. Ya. Sebab ya, kerusakan ini dikesan di akhir proses. Jadi kalau di akhir proses maknanya bahan dah masuk semua. Kos penukaran pun dah masuk semua. Jadi 100% darab dengan unit kerusakan normal dan unit kerusakan abnormal, maka kita dapatlah 620 ya. Bahan penukaran sama saja untuk kerusakan normal ya, manakala untuk kerusakan abnormal pun ya adalah 100% ya, 380 bahan, 380 penukaran ya. Sebab kita campur 620 dengan 380 ni, kita akan dapat baliklah unit kerusakan 1,000. Okey. So akhirnya kita akan mencampurkan semua item-item output ni untuk mendapatkan unit persamaan siap. So unit persamaan siap bahan adalah 35,000, unit persamaan siap untuk kos penukaran adalah 32,200. So, kita akan gunakan unit persamaan siap ini untuk langkah ketiga. Okey, langkah ketiga adalah pengiraan kos unit persamaan. Ya. Menggunakan kaedah MDKD. Dalam kaedah MDKD, kita tidak akan mencampurkan kos masa dengan kos KDP awal. Okey, so kita akan asingkan. Jadi kita akan ambil kos masa je terlebih dahulu. Ya, 87,500 untuk bahan, 72,000 untuk penukaran. Dan kita akan bahagikan dengan unit persamaan siap. Ya, bahan dan juga penukaran yang telah kita kira dalam langkah 2 tadi. So akhirnya kita dapatlah kos seunit persamaan siap. Untuk bahan RM2.50, untuk penukaran RM2 ya, 236 sen. Okey. So dengan kos seunit persamaan siap ini, bolehlah kita mengira ya, nilai inventory akhir ya, termasuk juga kerusakan abnormal jika ada. Okey. So kita akan mengira ya, mengaccountkan ya kos-kos output kita nanti ya, dan kita akan bandingkan dulu dengan kos input kita berapa. So kos input kita ada inventory awal kerja dalam proses. Okey, so diberikan dalam data ya. Ini memang telah pun diberikan dalam data. Jadi kos untuk inventory awal kerja dalam proses adalah 19,700. Okey, diikuti dengan kos-kos masa. Okey, bahan penukaran semua dah diberikan dalam data. So kita dapat ya 179,200. Jadi jumlah keseluruhan 179,200 ni adalah kos input. Jadi kos input ni perlulah diperakauntkan ya kepada output. So sekarang ni kita nak memperuntukkan jumlah kos untuk output pula ya, bagi kaedah MDKD. Okey, so kita ada output yang pertama ya. So, item 3, unit sempurna dan siap dipindahkan. Okey. So, ada yang datang daripada inventory awal dan ada yang datang daripada ya, semasa. So, kita tengok dulu yang datang daripada inventory awal ni. Okey. So, kita diberikan kerja dalam proses awal. Ya, jumlahnya adalah 19,700. Kemudian kita akan campur, ini adalah yang telah dilibatkan dalam bulan
Februari. Ya, yang dilibatkan dalam bulan Mac ya hanyalah untuk kos penukaran saja. Ya, jadi kita ambil ya kos penukaran seunit ya RM2.236, maka darab dah dengan unit persamaan siap kos penukaran untuk kerja dalam proses awal. Okey, untuk bahan tak ada dah ya, sebab bahan semua dah ada dalam ni. Ya, sebab bahan dah masuk dalam bulan Februari 100%. Sudah inside here. Ya, jadi yang ini ni hanyalah merupakan kos penukaran saja yang dilibatkan dalam bulan Mac untuk unit-unit KDP awal. Okey. Okey, kemudian kita ada item 3B ya, merujuk kepada unit sempurna dan siap juga dan dipindahkan ya. Tapi kita akan pisahkan ya, dalam MDKD kita pisahkan daripada inventory awal. So ini adalah yang datang daripada unit semasa. So unit dimulakan ya. So unit semasa lah dan siap. Dan berdasarkan kepada analisis unit fizikal, kita tahu bahawa unit ya yang siap daripada unit semasa ya adalah 30,000. So darab saja dengan kos seunit persamaan siap. Ni bahan, ni penukaran. So maka dapatlah jumlah ya nilai inventory akhir ya barang siap yang datangnya daripada unit semasa. Okey. Lepas tu kita ada kerusakan normal. Kerusakan normal ni sebenarnya item 5 ya. Tapi kerusakan normal ni kita akan ambil kira kerusakan normal sebagai sebahagian daripada kos pengeluaran. Jadi untuk mendapatkan nilai inventory barang siap, kita kena ambil kira dulu kos kerusakan normal. So unit ya kerusakan normal adalah 620, 100% siap sebab dikesan di akhir proses. Ya, darab saja dengan kos seunit ya kos seunit persamaan siap untuk bahan campur dengan kos seunit persamaan siap untuk penukaran. So campur dua-dua ni darab 620, maka kita dapatlah nilai ya untuk kerosakan normal. So nilai untuk kerosakan normal ni dia tak boleh stand alone. Dia kena dicampur dengan kos pengeluaran yang lain. Ya, so akhirnya kita campur semua, kita dapatlah 165,610. Sebenarnya apa benda ni? Ini adalah merupakan ni item 3 lah, unit sempurna yang siap dan dipindahkan setelah dicampur ya dengan inventory awal dan unit semasa. Okey, so total ya inventory barang siap. Ya, nilai inventory akhir barang siap. Okey, so selesai inventory akhir barang siap. Kita teruskan dengan ya kerosakan abnormal, iaitu item yang ke-6. So again ya, kerosakan abnormal dikesan di akhir proses. Ya, maka peratusan siapnya 100%. Ya, unitnya adalah 380. So darab saja dengan kos ya seunit persamaan siap. Kita dapatlah nilai ya kerosakan abnormal sebanyak 179968. Okey, ini salah satu daripada output lah. So kita ada lagi output kita ya, iaitu kerja dalam proses akhir. So untuk kerja dalam proses akhir, daripada data ada 4,000 unit. Ya, so untuk mengira nilai inventory akhir kerja dalam proses, kita kena pecahkan ya kepada bahan mentah dan penukaran disebabkan unit persamaan siapnya tak sama. Ya, so unit persamaan siap untuk bahan mentah ya adalah 100% sebab bahan dimasukkan di awal proses. So darab saja dengan kos seunit persamaan siap RM2.50, maka dapatlah 10,000. Okey, kemudian untuk penukaran ya peratusan siapnya ialah 20%. So 20% darab dengan 4,000 ya. So kita dapat 8,000 unit persamaan siap. So 8,000 unit persamaan siap darab dengan kos seunit ya untuk penukaran, maka dapat 1789. So dua-dua ni kita kena campur untuk mendapatkan 11,789. So 11,789 ni apa? Ini adalah merupakan nilai inventory akhir kerja dalam proses. Ya, nilai inventory akhir kerja dalam proses ataupun bersamaan dengan kerja dalam proses akhir lah. Okey, unitnya 4,000, nilainya 11,789.
Okey, so selesai kita mengaccountkan untuk jumlah cost output. Okey, kalau kita lihat dari segi ringkasan, kita masukkan semua baliklah item 3, item 5, item 6 dan item 4 tadi. Ya, semua ni adalah merupakan output kita. Ya, so kita ada unit siap dan dipindahkan setelah bercampur dengan kos bagi inventory kerja dalam proses awal. Ya, dan juga kita campur dengan kerosakan normal untuk mendapatkan nilai inventory akhir. So ini adalah merupakan nilai inventory akhir barang siap. Okey. Tapi untuk kerosakan abnormal, kita akan terus charge ke dalam penyata pendapatan sebab ini adalah merupakan kos tempoh ataupun kos period. Okey, manakala inventory akhir satu lagi adalah inventory akhir bagi kerja dalam proses. So inventory akhir kerja dalam proses adalah 11,789. So akhirnya kita dapatlah jumlah kos output 179,200. So kos kerosakan abnormal iaitu 1799.68 ni akan direkod ke dalam akaun untuk rugi dari kerosakan abnormal. So maknanya dalam kes ni sebenarnya adalah akaun kerugian lah. So oleh kerana ia adalah akaun kerugian, kita debitkan rugi sebanyak 179968. Okey. So kalau kita tanya, kita debitkan 179968, kreditnya apa? Kreditnya adalah merupakan kredit bagi kerja dalam proses. So akaun kerja dalam proses akan dikreditkan sebab barang ni rosak. Jadi kita kena keluarkan daripada akaun kerja dalam proses. Okey, yang ini kita akan charge terus ke dalam akaun penyata pendapatan. Okey. Catatan jurnal. Untuk merekod transaksi tadi, kita ada andaikan unit-unit siap dipindahkan ke akaun produk siap. Kalau maknanya kita andaikan kita pindahkan ke produk siap, maka kita kena mendebitkan akaun inventory barang siap. So meningkatlah sebanyak 165,610.72. So ni nilai inventory akhir barang siap. Okey. Jadi kita kena reduce akaun inventory kerja dalam proses sebab barang kita telah pun siap. Memindahkan unit siap daripada akaun kerja dalam proses ke akaun barang siap untuk bulan Mac. Okey. Manakala untuk kerugian tadi kita akan debitkan kerugian daripada kerosakan normal. Kerosakan abnormal okey, dan kita akan mengkreditkan akaun kerja dalam proses. Ni yang saya katakan tadi ni maknanya akaun kerja dalam proses akan dikreditkan sebab barangnya rosak jadi dia akan reduce nilai kerja dalam proses akhir. Okey, so mengiktiraf kerosakan normal yang dikesan dalam bulan Mac. Jadi ini akan terus masuk dalam akaun untung rugi sedangkan credit side ni dia akan mengurangkan nilai inventory akhir kerja dalam proses. Okey, so selesai journal entry-nya kat situ. Okey. Ini adalah contoh di mana pengesanan kerosakan mungkin berlaku di pertengahan proses. So contoh yang kita tengok tadi adalah contoh di mana pengesanan kerosakan dilakukan di akhir proses. So bila kerosakan dikesan di akhir proses, peratusan siap untuk bahan 100%, sebab bahan dah masuk semua. Peratusan siap untuk penukaran pun dah 100%, sebab kos penukaran pun dilibatkan semua. Sebab apa? Sebab contoh asal tadi adalah di mana kerosakan dikesan di akhir proses. Okey, ini adalah contoh di mana kerosakan tidak dikesan pada akhir proses tapi mungkin di perantaraan proses. So pada tahap mana kerosakan dikesan akan memberi kesan terhadap amount kerosakan normal dan juga amount kerosakan abnormal tersebut. Okey. Kita tengok contoh, andaikan kerosakan normal ialah 10% daripada unit sempurna. Iaitu unit sempurna yang lulus penyimakan dalam jabatan membentuk. Okay, so ini adalah merupakan kerosakan normal sebab kita dah jangka 10% daripada unit sempurna. Okay, bahan mentah ditambah di awal proses. Kos penukaran dilibatkan secara sekata.
jumlah unit rosak dah diberikan pada kita 8,000. So nanti kita kira saja kerosakan normal berapa. So balance dia adalah kerosakan abnormal. Okay. Kerja dalam proses awal diberikan pada kita, unitnya adalah 11,000. Ya, peratusan siap 25%. Kerja dalam proses akhir pun diberikan pada kita, unitnya adalah 16,000. Peratusan siapnya adalah 75%. Okey, so unit dah diberikan. Okey, andaikan penyemakan dibuat pada tahap, ya, mungkin pada 20%, pada 50%, ya, dan pada 100%. So, kalau kita lihat kepada jawapan, kita ada jawapan lah untuk tahap penyemakan 20%, 50% dan 100%. Tapi untuk tujuan penerangan, saya akan fokus ya kepada tahap penyemakan 50% sahaja. Okey, nanti bila kita dah faham untuk 50%, so kita boleh tengoklah sendiri untuk 20% dan 100% ya tahap penyemakan. Okey, maksud di sini tahap penyemakan ya adalah pada tahap 50%, maknanya apabila unit-unit tersebut telah diproses ya pada tahap 50%, aktiviti penyemakan dibuat. Jadi bila aktiviti penyemakan dibuat pada tahap 50%, jika unit-unit rosak ditemui, maka unit-unit rosak tersebut peratusan siapnya juga adalah 50%. Sebab kita cut off at 50%, kita semak dan kita jumpa unit rosak. Maka dengan itu unit-unit rosak peratusan siapnya juga adalah 50%. Okay. Right. So kita lihat kepada data. Ya, so ini adalah merupakan analisis unit fizikal membandingkan jumlah input dan jumlah output. Okey, jumlah input yang pertama, so item pertama, so kita ada kerja dalam proses awal. Ya, adalah 25% siap. Ya, kita masukkan saja data yang dah diberikan kepada kita. Ya, kita fokus untuk 50% ya, so 11,000. Alright. Kemudian input yang kedua adalah yang dimulakan. So yang dimulakan dalam period semasa okey adalah 74,000. So kita campur je lah. So bila kita campur kedua-dua ni, kita dapatlah jumlah input. Ya, so jumlah input 85,000 unit. Okey, so kita akan samakan nanti dengan jumlah output. Okey, kita tengok output pula. Output, okey, saya mulakan dengan kerja dalam proses akhir sebab data diberikan. Ya, untuk kerja dalam proses akhir, peratusan siap 75%. Tapi dari segi unit kerja dalam proses akhir ialah 16,000 unit. Okey. Kemudian kita akan lihat pula ya, unit sempurna siap ya, dan dipindahkan. Ya, so unit sempurna siap dan dipindahkan, kita kena kira lah. Ya. Sebab kita nak kira unit sempurna. Ya, so kita ambil 85,000 ya, jumlah input. Ya, dan kita dimaklumkan bahawa unit rosak adalah 8,000. Okey, inventory akhir memang tak siap lagi lah sebab kita nak kira unit sempurna yang siap. So 85,000 jumlah input tolak dengan kerja dalam proses akhir dan tolak dengan unit rosak, maka kita dapatlah 61,000. Okey. Kemudian kerosakan ya. Okay, kerosakan dikesan pada tahap 50%. Ya. So, kalau kita lihat kat sini, kerosakan normal, ya, jalan kiranya ialah ya, 85,000. Ya, kita tolak dengan 8,000. Ya, 85,000 ni adalah merupakan jumlah input. Ya. Kita tolak dengan unit rosak untuk mendapatkan unit sempurna. So, berdasarkan pada data, kerosakan normal kita adalah 10% terhadap unit sempurna. So, 10% terhadap unit sempurna, maka kita dapatlah kerosakan normal kita sebanyak 7,700. Ya, B. Okey. So, selesai untuk kerosakan normal. Kita akan lihat pula kerosakan abnormal. So, dalam kerosakan abnormal, sebab jumlah kerosakan adalah 8,000. Oleh kerana jumlah kerosakan adalah 8,000, jika kerosakan normal adalah 7,700, maka 8,000 tolak 7,700, kita akan dapat baki untuk kerosakan abnormal adalah sebanyak 300. Okey, so selesai untuk kerosakan, maka kita boleh menjumlahkanlah ya output kita. So akhirnya kita akan dapat jumlah output
ya pada tahap 50% penyemakan ni adalah sebanyak 85,000. So samalah dengan jumlah input. Ya, jadi selesai ya analisis unit fizikal pada tahap 50% ya penyemakan dibuat. Okey. Ini langkah kedua, yakni unit persamaan siap. Okey, so kita akan fokus kepada tahap ya kerosakan dikesan ya pada 50% juga. Okey. Jadi ini kita ambil data tadi ya yang kita dah siap dalam analisis unit fizikal. Okey, jumlah input ya 85,000, kemudian output kita unit siap dan dipindahkan, kerosakan normal, kerosakan abnormal ya kerja dalam proses akhir. Kita nak fokus kepada unit persamaan siap untuk bahan dan juga penukaran. Okey. So kita lihat kepada unit persamaan siap ya. Untuk item unit siap dan dipindahkan ya, oleh kerana ini adalah unit siap ya, maka dari segi peratusan siap bahan 100%, peratusan siap ya penukaran pun 100%. Jadi unit persamaan siapnya adalah 100%. Okey. Untuk item seterusnya, kita ada kerosakan normal. Kerosakan normal dikesan pada tahap 50%. Oleh kerana ia dikesan pada tahap ya 50%, ya, tapi bahan telah dimasukkan di awal proses. Walaupun ia dikesan pada tahap 50%, dari segi bahan ya, semua dah dimasukkan ya di awal proses. Jadi unit persamaan siap untuk kerosakan normal bagi bahan mentah adalah 100% juga. Ya, sekalipun ya, kerosakan dikesan pada tahap 50%, tapi dari segi bahan mentah, ya, peratusan siapnya 100%. Maknanya semua unit-unit yang rosak ni, bahan mentah dah masuk 100%. Tapi kalau dari segi kos penukaran dimasukkan secara sekata. Ya, apabila kerosakan normal dikesan pada tahap 50%, maknanya kos penukaran pun baru dimasukkan 50%. Jadi 50% didarabkan dengan 7,700, maka kita dapatlah separuh lah, ya, iaitu 3,850. Ya, so ini adalah merupakan unit persamaan siap ya bagi kos penukaran untuk kerosakan normal. Okey, kerosakan abnormal pun sama juga. Ya, bila kerosakan normal dikesan, kerosakan abnormal pun ditemui jugalah. Ya, jadi untuk bahan sama juga, bahan telah dimasukkan di awal proses. Ya, jadi peratusan siap untuk bahan 100%. Jadi 100% daripada unit kerosakan abnormal, ya, maka kita dapat 300 jugalah unit persamaan siap untuk bahan bagi item kerosakan abnormal. Tapi kalau untuk kos penukaran dilibatkan secara sekata. Ya, oleh kerana ya kerosakan dikesan pada tahap 50%, maka kos penukaran pun baru dilibatkan secara 50%. So 50% daripada ya unit fizikal untuk kerosakan abnormal 300, maka unit persamaan siap untuk kos penukaran bagi item kerosakan abnormal ya adalah separuh daripada itulah, ya, which is 150. Okey. Kemudian output yang terakhir adalah kerja dalam proses akhir. So, kerja dalam proses akhir baru mencapai tahap 75%. Tapi macam biasa juga, bahan dimasukkan di awal proses. So, oleh kerana bahan dimasukkan di awal proses, maka walaupun kerja dalam proses akhir itu baru mencapai tahap 75%, tapi bahan telah masuk 100%. So, dari segi unit fizikal, untuk KDP akhir 16,000. So, 100% darab 16,000, maka kita dapatlah 16,000 unit juga persamaan siap bahan. Okey, tapi kalau untuk kos penukaran dilibatkan secara sekata. Kerja dalam proses akhir baru mencapai tahap 75%. Ya, jadi unit persamaan siap kos penukaran adalah 75%, darab unit fizikal kerja dalam proses akhir 16,000, maka kita dapatlah 12,000 unit persamaan siap kos penukaran untuk item kerja dalam proses akhir. Okey. So selesailah ya pengiraan unit persamaan siap untuk keempat-empat item output ini tadi. Maka kita boleh jumlahkan
Ya, so jumlahkan 61,000 campur 7,700 campur 300 campur 16,000, maka dapatlah 85,000 yang merupakan jumlah unit persamaan siap bahan. Ya. Manakala unit persamaan siap kos penukaran adalah 77,000. Okey, so ini adalah merupakan langkah yang kedua. So untuk langkah yang ketiga, keempat dan kelima, ya, boleh diteruskan seperti biasa. Okey, jadi saya akan berhenti untuk fokus ya pada tahap 50%. Nanti pelajar boleh tengok baliklah ya untuk tahap 20% dan tahap 20%. Okey. Okey, ini adalah merupakan slide yang menunjukkan pengiraan ya bagi tahap 25% penyemakan dibuat ya, dan kita telah pun buat sebenarnya ya untuk 50% ni. So yang ini kita dah selesai. So pelajar boleh tengoklah untuk 25% dan juga untuk ya 100% ya bagi langkah pertama analisis unit fizikal ya dan juga bagi langkah kedua ya pengiraan unit persamaan siap. Okey. Okay, dengan itu selesailah ya penerangan untuk kuliah 9 bahagian 1. Terima kasih.